Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka. Jadi Waalaikumsalam. kita doa Al-Fatihah dulu. Okay. Jadi cikgu harap semua sihatlah pagi ni. Nak memulakan pembelajaran dah ni. Okey, cikgu share screen, nampak tak? Modul 4. Nampak. Cikgu. Okey, baik . Jadi hari ni kita nak belajar tajuk baru modul 4. Okey, perakaunan untuk perkongsian. Biasanya kita belajar seorang. Kalau tingkatan 4, seorang iaitu milikan tunggal. Jadi tingkatan 4 ni daripada seorang dia akan berubah kepada perkongsian. Maknanya bila kongsi ni mesti lebih daripada seorang. So kita tengok standard kandungan. Di mana dia kata modul ini mengandungi standard pembelajaran berikut yang kita nak belajar. Yang pertama, perniagaan perkongsian. Okay, daripada perniagaan perkongsian ni kita kena sediakan akaun pengasingan untung rugi. Jadi beza sikit dengan milikan tunggal. Okay, kena buat akaun pengasingan untung rugi. Kemudian yang ketiga, kita nak buat equity pemilik dan penyata kewangan perkongsian. Okay, so dekat equity pemilik dia lain sikit. Dan satu lagi, tajuk yang terakhir kita akan belajar pembubaran perkongsian. So dalam topik ni ada 2 tajuk. Yang pertama perkongsian, yang kedua kita nak belajar pembubaran perkongsian. Okey. Kita tengok pengenalan sikit, dia tanya apa? Pernahkah anda melihat nama perniagaan seperti Klinik Rush dan Rohani, Mini Market Mona dan Lily dan bengkel motor tank Lian dan Raihan? Siapa tahu apa bezanya kat sini? Mana menunjukkan ianya perkongsian dalam tajuk nama perniagaan yang cikgu baca ni? Ada siapa boleh jawab tak? Ada 2 nama cikgu. Ada 2 nama. Okey, lagi yang lain? Selain dapat 2 nama, apa lagi yang awak nampak? Orang lain nampak benda? Tak perasan? Dia perkongsian ni dia kena ada perkataan itu. Baru itu adalah perkongsian. Kalau tak ada perkataan tu dia bukan perkongsian. Apa dia? Dang. Pandai. Okay. Okay. Ingat perkongsian ni dia ada perkataan dan. D-A-N ataupun dia buat dalam bentuk simbol ni. Dan simbol ni. So ada je dan ni ataupun dia ejek D-A-N, maknanya itu adalah perkongsian. Tak kira 2 nama ke 3 nama ke, ada perkataan dan maknanya ianya perkongsian. Ni Klinik Rush dan Rohani, ada dan. Mini Market Mona dan Lily, walaupun dia buat simbol. Bengkel motor tank Lian dan Raihan. Okay. Dan maknanya perkongsian. Okay, jadi kita nak tengok. Kita tengok gambar ni dulu. Yang pertama nampak ada pejabat salam tu, pejabat tangan. Nak maknanya masing-masing nak menubuhkan perkongsian, berjanjilah, bersalam lah. Okay, maka tertubuhnya perkongsian, contohnya diberi nama kedai haiwan peliharaan dan aksesori. Nama dia Sam and John Pet Center. Okay. Kemudian ni yang kedua ni menubuhkan klinik pergigian Dr. Fazilah dan rakan-rakan. Maknanya ada dan ni perkongsian tu. Dan yang ketiga, nampak tak gambar yang ketiga? Siapa tahu gambar apa yang ketiga ni? Tali yang terputus ni. Rasa-rasa faham tak? Tadi dia pejabat salam bagai. Tiba-tiba sampai satu tahap, tali tu terputus. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud nak khabar tu? Ni nak maklum apa ni yang ketiga ni? Dia dok kosira perniagaan cikgu. Dia dok kosira? Tahu cikgu. Dah? Cikgu. Okay. Okay, ada lagi nak khabar cikgu? Okay, tadi dia berjanji nak berkongsi. Tiba-tiba berlaku sesuatu yang tak diingini, baloh ke,
ataupun salah seorang pekongsi mati ke, gila ke, apa lagi? Mahkamah suruh bubar, maka berlakulah yang ketiga ni namanya pembubaran perkongsian. Maknanya dia kena bubar perkongsian dia. Okey, tak boleh joint venture lagi. Itu yang ketiga. Ni tajuk yang last kita nak belajar dalam topik ni, pembubaran perkongsian. Kita tengok dulu 4.1, perniagaan perkongsian. Standard pembelajaran, apa yang anda nak belajar. Yang pertama, murid boleh menyatakan tujuan kita nak tubuh perniagaan perkongsian. Sebab apa nak tubuh perniagaan ini? Yang kedua, boleh bandingkan jenis pemilikan perniagaan daripada aspek perakaunan bagi perniagaan perkongsian dan milikan tunggal. Mari kita nak banding, kalau milikan tunggal macam mana, perkongsian macam mana. Okey. Dengan info tambahan dulu sikit. Bagi perkongsian yang melibatkan perkhidmatan profesional. Dia perkongsian ni ada dua jenis. Okay, yang pertama, perkongsian biasa. Yang kedua, dia ada satu lagi nama dia perkongsian profesional. Okay. Kalau perkongsian yang melibatkan perkhidmatan profesional, bilangan ahli maksimum ialah 50 orang. Okay. Profesional, contohnya macam accountant profesional tu. Okay. Jadi dia punya maksimum ahli dia mesti 50 orang. Maksimum. So ahli-ahli dalam perkongsian dipanggil sebagai pekongsi ataupun rakan kongsi. Okay. Ahli dengan Abu joint venture. So, dua orang ni dia panggil pekongsi ataupun nama lain dia rakan kongsi. Terdapat beberapa jenis pekongsi. Ini jenis-jenis pekongsi. Yang pertama ada rakan kongsi umum. Okay, ada juga nama dia rakan kongsi terhad. Yang ketiga rakan kongsi lelap. Okay, dan yang keempat rakan kongsi nominal. So, 4 jenis rakan kongsi lah. Okay, rakan kongsi umum, rakan kongsi terhad, rakan kongsi lelap. Tahu lelap? Ala-ala nak tidur tu lelap. Dan rakan kongsi nominal. So, 4 jenis. Okay, so, kita tengok perniagaan perkongsian. Apa maksud dia kongsi? Iaitu satu organisasi yang dibentuk secara gabungan. Okay, dia gabung oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 20 orang pekongsi. Okay, di kesimpulan dia, perkongsian biasa 2 hingga 20 orang pekongsi. Yang biasa. Yang tadi perkongsian profesional 2 hingga 50 orang pekongsi. Ada 2 jenis. Okay, boleh beza. Biasa 2 hingga 20. Kalau profesional 2 hingga 50. Okay. Jadi mengikut Seksyen 3.1 Akta Perkongsian 1961. So akta ni memang kena ingat ya. Okey, bila perkongsian dia kena berpegang kepada Seksyen 3.1 Akta Perkongsian 1961. Okey, apa akta ni kata? Perkongsian ni maksudnya perhubungan yang wujud antara orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Okay, ini maksud perkongsian. Perhubungan yang wujud antara orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. So, keluarnya perniagaan ini dia nak dapat untung. Okay. Jadi, bila kita berkongsi, semua kita akan kongsi. Berkongsi akan berkongsi modal. Okey, yang kedua berkongsi kepakaran. Yang ketiga berkongsi pengalaman. Dan yang keempat berkongsi risiko. So 4 benda lah yang kita akan kongsi. Okey, yang pertama berkongsi modal. Yang kedua berkongsi kepakaran. Ali pakar mata katakan. Abu pakar telinga. Kongsi belaka kepakaran dia. Yang ketiga berkongsi pengalaman dan yang keempat kalau ada risiko yang berlaku kita kongsi sama-sama. So 4 benda lah kita akan kongsi. Okay, ini contoh perniagaan perkongsian. Tadi cikgu dah maklum mesti ada perkataan dan ataupun simbol dan tu. Contohnya klinik Dr. Azlan dan rakan-rakan. Khalid Lim and Associates, Tubinah dan Habibah Agrochicks. Mesti ada perkataan dan ataupun simbol dan.
Okay, ada siapa nak tanya setakat ni? Kita baru belajar maksud perkongsian je dulu. Okay, faham lah ke? Faham tak faham ni? Okay. Enterprise cikgu. Apa dia? Kalau enterprise. Enterprise? Enterprise milikan tunggal. Contohnya Alif Enterprise. Milikan tunggal tu. Okay, dia mesti ada perkataan dan. Dan contohnya Alif Enterprise dan. Mesti ada dan kat situ. Kalau dia nak berkongsi. Okay. Kita tengok tujuan penubuhan perkongsian. Okay, sebab apa kita nak tubuh perkongsian ni? Tadi cikgu maklum dah. Iaitu nak dapat untung. Memperoleh keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang diusahakan. Poin dia nak untung. Okay, sekarang ni kita nak bandingkan perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. Yang kita belajar tingkatan 4, milikan tunggal seorang. Contohnya Ali Enterprise, seorang tu. Perniagaan Abu. Apa lagi yang seorang? Perniagaan Khalid, seorang tu. Kedai runcit Tuminah, seorang. Bila seorang, milikan tunggal. So kita nak banding. Apa dia? Kena berhak perkongsian. Sendirian berhak, mana boleh perkongsian. Sendirian berhak. Maknanya syarikat sendirian berhak. Ada syarikat sendirian berhak pula. Satu lagi syarikat awam berhak. Okay. Yang ini perkongsian. Syarikat tu kita nak belajar kat lepas ni. Tajuk selepas ini. Sekarang ni perkongsian. Kita tengok perbandingan. Ada 2, 4, 6 dia nak banding. Yang pertama bilangan pemilik. Tadi cikgu maklum dah tadi. So milikan tunggal. Seorang pemilik. Perkongsian. Kalau perkongsian biasa 2 hingga 20 orang perkongsi. Okey, soalan cikgu satu lagi. Patutnya kena masuk satu di sini. Kalau perkongsian profesional, berapa bilangan pemilik dia? Siapa ingat cikgu maklum ni? Perkongsian profesional. Okay. Tak ingat, cikgu baru je sebut tadi. Siapa boleh jawab? Maksimum 50 orang, cikgu. Maksimum 50. Minimum? 2. 2, pandai. Okay. Jadi perkongsian ni dia mesti 2. Sepatutnya masuk 2 lah kat sini. Okay. Dimiliki 2 hingga 20 orang perkongsi dalam kurungan perkongsian biasa. Satu lagi dimiliki 2 hingga 50 orang perkongsi dalam kurungan perkongsian profesional. Kena ingat ni. Okay, modal pula milikan tunggal. Ingat, bila tunggal dia belaka yang buat. Kalau modal, mesti disumbangkan oleh pemilik tu lah. Tapi perkongsian sebab dia ramai, jadi modal disumbangkan oleh perkongsi. Kalau 2 orang lah. Kalau 20 orang perkongsi, 20-20 sumbangkan modal. Okay, untung atau rugi. Milikan tunggal, dia dapat untung ke, dia rugi ke, dia seorang je nikmati. Tapi perkongsian, untung atau rugi akan diagihkan antara perkongsi mengikut perjanjian. Maknanya nanti perkongsi ni kena buat surat perjanjian lah. Untung berapa seorang, rugi berapa. Okay, yang keempat, hayat perniagaan. Milikan tunggal, hayat tidak berterusan jika pemilik tadi meninggal dunia ataupun tidak mahu meneruskan perniagaan. Contohnya, kedai runcit Ali. Tiba-tiba pemilik dia mati. Setutup lah. Ataupun dia tak nak berniaga lah, nak kerja lain. Maka habis setakat tu je dia punya perniagaan. Perkongsian pula boleh dibubarkan. Ini kita nak belajar last topik nanti. Boleh dibubarkan sekiranya perkongsi meninggal dunia. Mati je salah seorang bubar. Ataupun diisytiharkan muflis. Tahu muflis? Apa dia muflis? Bankrupt. Pandai. Bankrupt. Okay, perniagaan tu diisytiharkan bankrupt, maka bubarlah dia. Ataupun atas persetujuan bersama. Okey, dia pakat mayah kita bubar, maka bubarlah. Habislah hayat perniagaan dia. Okey, yang keempat,
penyediaan penyata kewangan. Siapa yang kena sediakan penyata kewangan? Okey, cikgu nak tanya sikit penyata kewangan ni. Alia Safia. Okey, Alia Safia. Ya, cikgu. Okey, penyata kewangan, sebutkan apa dia penyata kewangan? Dia terdiri daripada dua, apa dia? Penyata kewangan. Ingat tak? Sebenarnya kalau perasan ibu beri jawapan belah. Ha. Penyata kewangan. Sebelah dia bacalah kotak tu. Apa dia penyata kewangan? Alia. Akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, satu lagi. Pak kita biasa belajar. Kalau ada apa, mesti ada apa lagi? Penyata kedudukan kewangan. Okey, bagus. Okey. Biasanya penyata kewangan ada dua. Akaun perdagangan dan untung rugi, ringkasnya apa ataupun penyata kedudukan kewangan. PKK. Kena ingat ni, penyata kewangan kena ingat. So, dalam aspek penyediaan penyata kewangan, kalau milikan tunggal hanya menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Untuk perkongsian ada dua benda, perdagangan dan untung rugi kena buat. Lepas tu tambah satu lagi nama dia, akaun pengasingan untung rugi. Okay, dia kena asingkan untung rugi. So kena ingat ni perkongsian dia ada dua. Akaun perdagangan dan untung rugi. Satu lagi akaun pengasingan untung rugi. So dia ada format dia. Kita akan tengok format pengasingan untung rugi ni. Dan komponen yang terakhir, aspek perakaunan yang terakhir, komponen equity pemilik. So equity pemilik ni berada di penyata kedudukan kewangan, PKK tadi. Okay, so equity pemilik untuk milikan tunggal ada 4 benda ni kena buat macam biasalah. Ingat tak dekat equity pemilik yang kita belajar, modal, tambah untung bersih kalau dapat untung, kalau dapat rugi kena tolak rugi bersih dan tolak ambilan. So dekat milikan tunggal, modal, untung bersih, satu lagi rugi bersih dan ambilan, 4 benda. Okay, kat sini buat 3 je. Jadi anak-anak pelajar kena tahulah kalau dapat rugi kena tolak. Okay, tapi perkongsian hanya 2 akaun saja yang kena buat. Akaun modal berkongsi dengan akaun semasa. Ditambah satu lagi, akaun semasa. Yang tak ada di milikan tunggal. Okay, boleh ingat komponen equity pemilik, milikan tunggal, modal, untung bersih. Kalau dapat rugi, rugi bersih. Dan satu lagi ambilan. Tapi di perkongsian 2 benda yang kita nak buat nanti. Akaun modal berkongsi dengan akaun semasa berkongsi. Okay, so ini perbezaan dia. Okay, kita tengok sikit yang info tambahan yang warna apa ni? Sebelah ni. Maklumat tambahan tentang perkongsian liability terhad. Ini siapa-siapa rajin bolehlah ni. QR code ni scan dan baca tentang perkongsian liability terhad. Okay, ada siapa nak tanya sebelum kita nak pergi kepada kelebihan? Kelebihan kita ubah daripada entiti milikan tunggal daripada seorang, kita berubah kepada perniagaan perkongsian. Okay, kita tengok standard pembelajaran dulu. Sepatutnya murid boleh yang pertama menjelaskan apa dia kelebihan perubahan entiti milikan tunggal kepada perniagaan perkongsian. Mana kita boleh tahu kelebihan dia kalau perkongsian ni. Yang kedua, menjelaskan kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961 yang berkaitan dengan aspek perakaunan. Jadi kita tengok dulu kelebihan dulu. Okay, kelebihan perubahan entiti milikan tunggal kepada perniagaan perkongsian. Sebenarnya sepintas lalu cikgu dah cerita tadi. Apa dia kelebihan dia. So ini secara detail lagi. Entiti perniagaan perkongsian memiliki kelebihan berbanding entiti milikan tunggal. Okay. Memanglah lebih dari berkongsi. Tunggal seorang. Jadi perkongsian boleh, kelebihan yang pertama, boleh menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh entiti milikan tunggal. Jadi boleh selesaikan masalah-masalah lah. Apa dia masalahnya? Yang pertama, modal yang terhad. Okay, kalau milikan tunggal dia seorang, modal dia sikit je.
Tapi kalau perkongsian diramai, daripada modal yang terhad tadi, dia boleh jadi modal yang besar, banyak. Okay, boleh menyelesaikan yang pertama, modal yang terhad. Yang kedua, daya saing yang rendah. Kalau seorang nak bersaing dengan siapa? Kalau ramai, daya saing dia jadi tinggi. Nak bersaing dengan orang lain tu. Okay, ini yang pertama. Boleh selesaikan beberapa masalah seperti modal yang terhad dan juga daya saing yang rendah. Okey, kelebihan yang kedua, entiti perniagaan milikan tunggal berusaha mengembangkan perniagaannya. Justeru dia memerlukan modal yang lebih besar. Jadi nak ambil kat mana modal tu? Modal yang besar hanya akan diperoleh dengan adanya rakan kongsi. So, kena wujudkan rakan kongsi. Jadi kewujudan rakan kongsi tadi, dia punya kelebihan dia boleh meningkatkan keupayaan perniagaan. So, bila ada rakan kongsi, boleh meningkatkan keupayaan perniagaan kerana pelbagai kepakaran dikongsi bersama. Okay, pelbagai kepakaran dikongsi bersama. Tadi cikgu dah maklum kan, kongsi kepakaran. Kalau doktor mata berkongsi dengan doktor telinga, kongsi kepakaran dia. Kemudian yang ketiga, risiko perniagaan juga dapat ditanggung bersama antara rakan kongsi. Tadi kongsi kepakaran, yang ni kongsi risiko. Apa-apa masalah yang berlaku, kongsi bersama. Jadi perubahan entiti milikan tunggal kepada perniagaan perkongsian mendatangkan kelebihan terhadap daya saing sesebuah perniagaan. Okay, ini kelebihan dia. Okay, seterusnya, apa dia kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. So, kandungan seksyen ni kena ingat sebenarnya. Ada juga ditanya dalam peperiksaan. Ini memang topik yang penting lah ni. Okay. Antara kandungan dalam Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Okay. Dia perkongsian akan bergantung pada akta ni. Akta Perkongsian 1961. Apa dia akta ni? Ialah perkara penting mengenai perhubungan antara perkongsi terkandung dalam bahagian 4 Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Dengan maksud lain dikata, akta ni sebenarnya adalah panduan asas nak urus sesebuah perniagaan perkongsian. Nak urus perkongsian, inilah panduan-panduan yang perlu ditengok. So, apa yang ada dalam akta? Okey, so ada apa kita kena ingat ni? 6 benda yang kena ingat. 6 benda kena ingat. Yang pertama, kalau kita berkongsi, kalau rujuk pada akta ni, untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara perkongsi. Okay, dapat untung ke rugi kena bahagi sama rata. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman perkongsi. Okay, faedah atas, kalau buat pinjaman, kena bayar faedah sebanyak 8% setahun. Itu poin yang kedua. Okay, kalau kita buat pinjaman, perkongsi buat pinjaman, kena bayar faedah 8%. 8% setahun. Okay, yang ketiga, faedah tidak dibayar atas modal perkongsi. Tidak ada faedah atas modal maksud dia. Tak kiralah katakanlah Ali buat masuk modal RM50,000. Abu masuk modal RM20,000 je. Tidak dibayar faedah. Itu maksud dia. Tak kira nilai berapa pun kita masuk modal. So, poin yang ketiga, tidak ada faedah atas modal. Yang keempat, perkongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji. Ini sadis sekali ni. Okay, kita berkongsi letih-letih buat kerja, tapi menurut akta ni tidak dibayar gaji. Itu poin yang keempat. Perkongsi tidak dibayar gaji. Yang kelima, setiap perkongsi berhak menguruskan perniagaan. Okay, yang kelima, semua perkongsi tu kalau 50 orang, 50 berhak menguruskan perniagaan. Okay, dan yang keenam, buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan. Okay, buku akaun hanya disimpan di premis, bukan di rumah, di premis. Premis ni maksudnya di bangunan yang kita berniaga je. Tak boleh balik rumah, tak boleh bagi mana-mana. Simpan kat situ sahaja. Okay, boleh ingat 6 ni? Okay, 6 Akta Perkongsian 1961. Ini memang kena ingat ni akta ni. Okay, yang pertama, cikgu ulang balik. Untung rugi, untung atau rugi bahagi sama rata. Yang kedua, faedah atas pinjaman 8%.
Okay. Ingat 8 bukan 5, bukan 6, 8%. Yang ketiga, tidak ada faedah atas modal. Yang keempat, pekongsi tidak dibayar gaji. Yang kelima, setiap pekongsi berhak menguruskan perniagaan. Dan yang keenam, buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan. Okey, tu ada 6 benda nak kena ingat. Nama dia Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Okey, terjadi apa-apa kita baloh ke apa ke, kena rujuklah akta ini. Okey, boleh lagi seterusnya? Okay, seterusnya tujuan memeterai ikatan perkongsian. Okay, so standard pembelajaran, murid boleh menerangkan tujuan memeterai ikatan perkongsian. Okay, apa tujuan kita nak buat ikatan perkongsian? Dan boleh menerangkan kandungan ikatan perkongsian. Yang ni lain Ini lain, ini namanya ikatan perkongsian. Yang atas tadi, yang ni akta perkongsian lain. Okay. So dalam perkongsian dia ada satu akta, nama dia Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Okay. Jadi kalau kita tak mau ikut akta ni, tak mau ikut akta perkongsian ni, kita kena wujudkan nama dia ikatan perkongsian. Kena buat ikatan perkongsian. Berniaga kena ada satu surat, nama dia ikatan perkongsian. So dalam ikatan perkongsian ni buatlah nak buat apa pun. Apa tujuan kita memeterai ikatan perkongsian? Iaitu mengelakkan sebarang perselisihan faham yang mungkin timbul pada kemudian hari. Yang pertama, nak elak sebarang perbalahan, selisih faham. Itu tujuan kita buat ikatan perkongsian. Yang kedua, memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti yang telah dipersetujui bersama. Okey, boleh nama dia ikatan perkongsian. Yang pertama, elak selisih faham yang timbul kemudian hari lah kita takut. Awal-awal ni semua manis-manis belaka. Jom kita kongsi berniaga, okey beres. Tiba satu tahap, tak puas hati masing-masing, balah. Itu yang kita takut. Masa balah tu kita takut. Jadi nak mengelakkan terjadinya benda balah tu, maka kita wujudkan awal-awal nama dia ikatan perkongsian. Macam sekeping surat lah dalam tu, nama dia ikatan perkongsian. Ini antara kandungan ya, yang perlu ada dalam sekeping surat tu. Okay, kandungan ikatan perkongsian. Okay, yang pertama, kita dalam surat tu, kongsi untung atau kongsi rugi. Contohnya Ali dapat berapa untung, dapat berapa rugi, Abu berapa. Kena khabar dalam surat tu, ikatan perkongsian tu. Kongsi untung atau kongsi rugi. Yang kedua, faedah atas pinjaman. Berapa kita nak kenakan faedah kalau masing-masing buat pinjaman. Cerita kat atas surat tu. Yang ketiga, khabar berapa modal yang disumbangkan oleh pekongsi. Contohnya Alia sumbang modal RM50,000. Tulis Alia modal RM50,000. Lagi siapa lagi? Ancu modal RM20,000. Tulis dalam surat tu. Berapa modal yang disumbangkan. Okay, yang keempat, gaji, elang atau bonus pekongsi. Tulis. Okay, Maria nak dapat gaji, nak bagi gaji berapa ke dia? Nak bagi elang berapa, bonus berapa. Sufia nak bagi berapa gaji. Tulis dekat ikatan perkongsian ni. Seterusnya, faedah atas ambilan. Kalau ambil barang atau ambil apa-apa, berapa nak kenakan faedah. Okay, dan last kali, faedah atas modal. Tadi masing-masing sumbang modal, seberapa dapat faedah. Okay, ini namanya kandungan yang perlu ada dalam ikatan perkongsian. Dalam sepucuk surat tu, tulis belaka. Ada 6 benda ni. Okay, boleh ingat 6 benda ni? Faedah atas pinjaman, kongsi untung atau kongsi rugi, faedah atas modal, faedah atas ambilan. 3 faedah kat sini. Faedah atas pinjaman, faedah atas modal, faedah atas ambilan. Okay, gaji, elang atau bonus pekongsi, modal yang disumbangkan oleh pekongsi. Ini yang perlu ada dalam ikatan perkongsian. Sekiranya pekongsi tak buat ikatan perkongsian ni, ini yang 6 benda ni, dia tak buat. Okay, mula-mula niaga dia tak buat. Bila berlaku perbalahan, macam cikgu cerita ni, kemudian hari balah, maka dia kena rujuk kepada ni. Akta Perkongsian 1961. Kena rujuk akta ni lah. Gaji tak boleh bayar, semua tak boleh. Untung rugi bagi sama rata.
faedah 8%, faedah pinjaman, tak dibayar faedah atas modal. Setiap perkongsi berhak urus perniagaan dan buku akaun perkongsian disimpan di premis. Ini kalau tak buat ikatan perkongsian tadi ya. Tak buat ikatan perkongsian kena rujuk akta ni. Akta Perkongsian 1961. So ada dua benda yang penting lah dalam tajuk ni. Yang pertama Akta Perkongsian 1961. Yang kedua ini Ikatan Perkongsian. Okay, boleh faham je cerita ni? Kalau awak nak berniaga kat gini dengan kawan, pastikan wujudkan dalam sekepi surat tu Ikatan Perkongsian. Okay, ni pakak ni. Tulis belakang dalam surat tu mengenai 6 benda ni. Jadi balah apa-apa, kita ada surat ni, Ikatan Perkongsian ni. Boleh rujuk kat sini. Okay. Lagi perkara lain yang terkandung dalam Ikatan Perkongsian, selain daripada 6 benda tadi, kena tulislah dalam sekepi surat tu, nama perniagaan kita, siapa nama perkongsi, bentuk perniagaan, bentuk ni tulis perkongsian lah tu bentuk. Alamat perniagaan, kuasa dan tanggungjawab perkongsi, tulis belaka. Contohnya Alia nak kena buat benda, pengurus ke, siapa lagi? Alif kena buat benda, tulis kuasa dan tanggungjawab. Yang ke berapa ni? 3, yang ke-6 penyimpanan akaun. Nak simpan di mana akaun kita? Di premis, di rumah, tulislah kat situ dalam Ikatan Perkongsian. Okay, dan moleknya orang simpan di premis perniagaan lah. Okay, ini antara kandungan lain yang perlu ada dalam surat tadi, Ikatan Perkongsian. So info tambahan, tengok sikit. Kelemahan perniagaan perkongsian. Okay. Ada kelemahan dia kalau kita berkongsi ni, ada 4 kelemahan. Yang pertama, berkemungkinan berlakunya pertelingkahan. Okay, baloh lah, biasalah. Okay, dalam ramai-ramai tu mungkin baloh. Okay, kemungkinan berlakunya pertelingkahan. Kelemahan yang kedua, jangka hayat perkongsian tidak berterusan. Okay, faham maksud cikgu tidak berterusan? Mati je salah seorang, maka kena bubar perniagaan dia. Salah seorang tu gila, mental pun kena bubar. Mahkamah suruh bubar, kena bubar. Maknanya dia punya jangka hayat dia berkongsi tu tidak berterusan. Okay, kelemahan yang ketiga, tindakan seorang rakan kongsi yang tidak amanah akan memberi kesan kepada rakan kongsi yang lain. Okay, tiba-tiba ada rakan kongsi kita pecah amanah, tak amanah, curi duit ke apa ke, boleh memberi kesan kepada partner dia yang lain. Dan yang keempat, modal terhad berbanding dengan syarikat. Okay, ni nak kait dengan syarikat pula ni. Maknanya antara perkongsian dengan syarikat, perkongsian modal dia sikit lagi terhad. Sebab syarikat ni dia boleh ramai lagi boleh masuk. Ini ya. Modal terhad berbanding dengan syarikat. So 4 kelemahan. Okay, ada siapa nak tanya? Saya rasa atas-atas tu tak payah mana pun, sebenarnya mudah je. Okay, kalau tak ada cikgu teruskan sikit lagi. Perkara-perkara yang berikut perlu difahami oleh setiap perkongsi dalam sesebuah ikatan perkongsian. Ini yang cikgu kata buat sekeping surat tadi tu. Nama dia ikatan perkongsian tu. So ini yang perlu difahami. Okay, yang pertama, jumlah modal. Okay, jumlah modal yang disumbangkan oleh perkongsi. Apa maksud ni jumlah modal tadi? Okay, merupakan jumlah kepentingan setiap perkongsi dalam perniagaan perkongsian. Modal ni penting sebenarnya. Kalau Ali 50,000 semua modal. Abu hanya 20,000. Dia ada kepentingan je. Hak sumbanglah hak lebih tu mesti dapat lebih lagi. Itu jumlah modal. Merupakan jumlah kepentingan setiap perkongsi dalam perniagaan perkongsian. Yang kedua, faedah atas modal. Tadi kita sumbang modal, mesti ada faedah dia. Apa maksud faedah atas modal? Ialah ganjaran yang dibayar kepada perkongsi kerana menyumbangkan modal dalam perniagaan. Okay. Sebagai ganjaran. Diberikan sebagai galakan kepada perkongsi melabur modal yang lebih banyak ke dalam perkongsian. Maknanya kalau Ali semua modal banyak berbanding Abu, dia lah dapat ganjaran yang lebih. Okay. Dapat faedah atas modal yang lebih. Dan juga galakan untuk perkongsi tadi labur banyak lagi modal. Yang ketiga, merupakan tuntutan perkongsi kepada perkongsian. Maknanya perkongsi tadi boleh tuntut dengan perniagaan perkongsian tu. Kalau disumbang modal, faedah atas modal nama dia. Okay, yang ketiga, faedah atas ambilan. Tadi kita sumbang modal, sekarang ni kita nak ambil barang ke nak ambil duit ke dalam perkongsian. Apa maksud faedah atas ambilan?
ialah faedah yang dikenakan kepada pekongsi yang membuat ambilan. Tak kira lah mana-mana pekongsi, dia ambil je barang ke apa ke, mesti kena bayar faedah. Faedah atas ambilan namanya. Okay. Dikenakan bertujuan untuk mengawal pekongsi daripada membuat ambilan yang berlebihan. Bagus juga ada faedah tambilan ni. Tak adalah pekongsi tadi ambil lebih pada had je. Dan ketiga merupakan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi. Terbalik yang faedah tamodal tadi, tuntutan perkongsi kepada perkongsian. Yang faedah atas ambilan, tuntutan perkongsian terhadap perkongsi. Maknanya perkongsian tadi dituntut sekiranya perkongsi membuat ambilan kena bayar faedah atas ambilan. Okey. So yang keempat, faedah atas pinjaman perkongsi. Bayaran faedah diberikan kepada perkongsi yang memberikan pinjaman kepada perkongsi. Okey, perkongsi bagi pinjam kepada perkongsian. Jadi perkongsian akan bayarlah faedah. Okay, merupakan tuntutan perkongsi kepada perniagaan perkongsian. Okay, faham ayat dia? Tuntutan perkongsi sebab perkongsi bagi pinjam, maka perkongsian kena bayarlah faedah. Namanya faedah atas pinjaman. Okay, yang kelima, gaji, elang, bonus perkongsi. Okay, ini maksudnya bayaran atau ganjaran kepada perkongsi yang aktif menguruskan perniagaan perkongsian. Okay. Mana-mana perkongsi aktif, perkongsi lelap semua tak mahulah. Kita nak yang aktif saja. Yang mengurus perniagaan perkongsian akan dibayarlah gaji ke, elang ke, bonus ke, tak kira lah. Sebagai ganjaran dia menguruskan perniagaan. Okay. Maksud lain, amount bayaran tertakluk kepada perkara yang telah dipersetujui dalam ikatan perjanjian perkongsian. Okay. Gaji, elang, bonus ni adalah amount bayaran tertakluk kepada perkara yang telah dipersetujui dalam ikatan perjanjian perkongsian. Merupakan tuntutan perkongsi kepada perkongsian. Okey, tuntutan perkongsi. Ialah dia menguruskan perniagaan, semua benda dia buat perkongsi aktif ni, jadi dia nak tuntut lah. Apa dia nak tuntut? Tuntutlah gaji ke, elang ke, bonus. Dan yang terakhir, kongsi untung atau rugi. Apa dia maksud kongsi untung atau rugi? Ditentukan setelah mengambil kira faedah atas ambilan, faedah atas modal, serta gaji atau allowance atau bonus perkongsi. So nak tahu berapa untung ataupun berapa rugi, kena kira dulu. Berapa faedah atas ambilan, berapa faedah atas modal ataupun berapa dibayar gaji atau allowance atau bonus tadi. Maka dapatlah kongsi untung atau rugi. Okay, itu penerangan dia. Okay, boleh fahamlah ke? Cikgu seorang je faham ni. Boleh faham cikgu. Boleh ya, saya rasa mudah je benarnya tajuk ni. Okay, sikit lagi. Implikasi sekiranya tiada ikatan perkongsian. Tahu implikasi? Kesan. Kesan kalau kita tak buat ikatan perkongsian yang cikgu khabar tadi. Ada 6 benda dalam ikatan perkongsian tu. Okay, apa kesannya kalau tak ada ikatan perkongsian? Okay, standard pembelajaran murid boleh menjelaskan implikasi kesan sekiranya tiada ikatan perkongsian. Okay, sebelum tu kita info tambahan sikit. Okay, gaji, elang atau bonus merupakan tuntutan perkongsi kepada perkongsian. Tadi cikgu maklum lah kan. Tuntutan perkongsi lah. Dah dia buat kerja letih-letih. So dia boleh tuntut lah gaji ke, elang ke atau bonus. Mana-mana lah. Okay, sekarang kita nak tengok apa kesan kalau tak ada ikatan perkongsian yang 6 benda semua masuk tadi. Okay, lazimnya dia kata terdapat perjanjian yang dipersetujui dan ditandatangani oleh perkongsi-perkongsi sebelum menubuhkan perniagaan perkongsian. Ini biasa normal lah. Biasa perkongsi sebelum dia nak tubuh perkongsian, dia buat perjanjian dulu. Okay, buat perjanjian, dia sign bagai-bagai semua sebelum nak berniaga. Jadi perjanjian tersebut, okay, apa yang dia bersetuju tu boleh dibuat secara lisan atau secara bertulis. Okay, perjanjian tadilah. Contohnya siapa tadi? Aminah dengan Alia. Jom kita berkongsi, cakap-cakap sikit. Boleh je dia nak bercerita secara lisan. Lisan ni cakap je. Ataupun secara bertulis. Sebaik-baiknya yang mana awak rasa? Kita buat perjanjian ni. Secara lisan ke secara bertulis yang lebih baik? Ni, okay. Implikasi kalau tiada ikatan, perjanjian cikgu tanya.
Molek dibuat secara lisan ke secara bertulis? Siapa nak bagi pendapat? Tulis. Secara bertulis. Sebab apa? Ada bukti. Ada bukti. Betul, bagus. Okey. Apa-apa kita buat biar secara bertulis. Ingat tu. Kita ada bukti. Kalau mahkamah nak saman ke apa ke, kita ada bukti. Kalau secara lisan tak ada bukti, memang kita akan kalah. Kalau melibatkan mahkamah polis ke apa ke, kita akan kalah lah kalau secara lisan ni. Ingat, buat apa-apa mesti secara bertulis. Okey, namun begitu, sekiranya perjanjian perkongsian tidak dibuat dan berlaku sebarang perselisihan antara perkongsi, kita tak buat surat tadi, ikatan perjanjian yang ada 6 benda tu, tiba-tiba berlaku perselisihan, maksudnya balah, perkongsi balah. Maka perkara tersebut akan diselesaikan menurut akta yang cikgu cerita atas tadi, akta mula-mula ni. Akta Perkongsian 1961. Kita kena rujuk akta ni lah, tak dibayar gaji, tak ada faedah semua tu. Okey. Tak ada faedah atau modal tu. Ada 6 benda tadi. Ya, kalau tak buat ikatan perkongsian, berlaku sebarang perselisihan, maka perkara tersebut akan diselesaikan menurut Akta Perkongsian 1961. Jadi perkongsi perlu menyelesaikan perkara berbangkit dengan merujuk bahagian 4 Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Okay, dapat tangkap cikgu nak cerita ni? Okay, maknanya kita kena buat ikatan perkongsian. Kalau tak buat ikatan perkongsian, kita kena rujuk Akta Perkongsian 1961. Kalau balah apa-apa KG. Okay. Okay, habis setakat tu yang mula-mula. Boleh faham? Boleh faham lah ke? Boleh cikgu. Okey, boleh. Alhamdulillah, bagus. Ada nak tanya? Sebelum kita nak pergi ke tajuk yang kedua, di mana tajuk yang kedua ni melibatkan format-format lah. Okey. Format-format yang perlu diingat. Ada? Tak nak tanya? Okay, cikgu harap semua dengar lah. Tak nak ada yang pasang laptop saja, lepas tu tinggal. Cikgu nak buat payah. Okay, so standard pembelajaran kat sini. 4.2, akaun pengasingan untung rugi. Murid boleh menerangkan tujuan penyediaan akaun pengasingan untung rugi. Ingat ke tadi? Okay, dalam perkongsian, dia kena buat akaun perdagangan dan untung rugi. Satu lagi, dia kena buat akaun pengasingan untung rugi. So murid boleh menerangkan sebab apa? Apa tujuan kita nak menyediakan akaun pengasingan untung rugi? Maksudnya asingkan untung rugi. Yang kedua, boleh menerangkan format akaun pengasingan untung rugi. So dia ada format dia. Format dia tak payah pun sebenarnya. Okay, kejap kita tengok. Okay, so apa dia tujuan menyediakan akaun pengasingan untung rugi? Akaun pengasingan untung rugi hanya disediakan untuk perniagaan perkongsian sahaja. Milikan tunggal tak ada akaun ni. Okay, apa tujuannya? Nak menentukan pembahagian untung atau rugi perkongsi-perkongsi. Okay, nak bahagi untung atau rugi. Contohnya dapat duit banyak dapat untung banyak so contohnya katakan dapat apa? 1,000 lah tekan duit ni. 1,000 sikit ingat. 10,000 tekan dapat untung. So 10,000 ni nak bahagi macam mana antara perkongsi A dengan perkongsi B. Okey, itu tujuan akaun pengasingan untung rugi. Jadi ada, cuba kita tengok. Ini tujuannya. Tujuan penyediaan akaun perdagangan, akaun untung rugi dan akaun pengasingan untung rugi. Okey. Dan tadi kita ada cerita akaun perdagangan dan untung rugi kan. So dia nak cerita akaun perdagangan, tujuan dia menentukan untung atau rugi kasar. Okay, yang perdagangan kasar-kasar saja. Untung kasar atau rugi kasar. Kalau akaun untung rugi menentukan untung atau rugi bersih. Yang ni yang bersih-bersih ya. Untung bersih atau rugi bersih. Tapi akaun pengasingan untung rugi. Pengasingan untung rugi. Yang ini menentukan bahagian untung atau rugi untuk perkongsi. Okay, pengasingan untung rugi ni nak menentukan berapa bahagian untung atau rugi untuk perkongsi-perkongsi. Okay, ada 3 benda. So ini format yang penting yang kena ingat. Format dia. Tak payah pun sebenarnya.
Macam biasa je, atas ni nama perkongsian. Contohnya, apa tadi? Klinik, Darwish and Mamat. Contohnya. Okay. Klinik Darwish dan Mamat. Kemudian akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir, tengok soalan. Contohnya 31 Disember 2020. Ni tengok soalan di sini. Tapi tajuk dia mesti akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir. So, bentuk T sebelah debit. Ingat sebelah kiri sebelah debit, sebelah kanan orang panggil kredit. Akaun bentuk T. Kalau ada yang belum tahu, okay, bentuk T, sebelah kiri ni orang panggil debit. Sebelah kanan ni kredit. Itu maksud debit kredit. Kiri debit, kanan kredit. So kita tengok belah kanan dulu. Belah kredit. Ada dua benda je belah kredit. Untung bersih tambah faedah atas ambilan. Okay, boleh ingat? UB tambah FAA. Untuk belah kredit. Untung bersih tambah faedah atas ambilan. Okay, untuk sebelah kiri, sebelah debit. Belah kiri kita, faedah atas modal, FAM, gaji atau bonus atau allowance. Okay. Dua benda ni, faedah atas modal, gaji atau bonus atau allowance. Okay, akaun semasa ni macam mana nak dapat? Kita campur dulu sebelah kredit tadi. Untung bersih tambah faedah atas ambilan dapat nilai besar. Okay, kena sama lah. Contohnya katalah cikgu campur untung bersih dengan faedah atas ambilan 5,000 katakan. 5,000. So sebelah debit ni jumlah pun kena 5,000 juga. Okay, kena bagi sama ingat catatan bergu kena sama jumlah. So 5,000. Okay, 5,000 ni cikgu tolak lah. Tolak faedah atas modal, tolak nilai gaji, bonus atau allowance. So nilai yang tak cukup tu kita akan bahagikan kepada dua-dua perkongsi ni. Tu nama dia akaun semasa perkongsi A, akaun semasa perkongsi B. Nilai yang tak cukup tadi kita bahagilah. Bergantung pada soalan, tengok soalan berapa disuruh bagi akaun semasa. Okay, dapatlah perkongsi A dapat berapa, perkongsi B dapat berapa. Sebutir dia akaun semasa perkongsi A ataupun akaun semasa Abu, akaun semasa Ali. Tengok nama siapa dekat soalan. Okay, nota pengiraan. Butiran akaun semasa di sebelah debit, akaun pengasingan untung rugi menunjukkan kongsi untung. Okay, sekiranya tak cukup sebelah debit, sekarang ni dia tak cukup sebelah debit ni kan, akaun semasa. Ini maknanya kongsi untung. Okay, sekiranya butiran akaun semasa di sebelah kredit, akaun pengasingan untung rugi menunjukkan kongsi rugi. Katakanlah tadi kita buat, okay, cikgu campur faedah atas modal dengan gaji ni besar kat sebelah debit. Katakan 5,000 sebelah debit besar. Jadi sebelah kredit pun kena 5,000 juga jumlah. Jadi 5,000 sebelah kredit ni tolak untung bersih, tolak faedah atas ambilan. Sebelah kredit kita tolak. Sekarang ni besar debit, tak cukup kredit. So 5,000 tolak untung bersih, tolak faedah atas ambilan, tak cukup belah kredit, maka butirnya kat sini lagi akaun semasa perkongsi A, akaun semasa perkongsi B. Okay, boleh akaun semasa ni boleh duduk belah debit, boleh duduk belah kredit. Bergantung pada nilai mana yang besar. Okay, kalau besar sebelah kredit bermakna tak cukup debit. So situlah akaun semasa dia. Katakanlah sebelah debit lebih besar, kita campur. Tolak sebelah kredit, maka tak cukup sebelah kredit. Yang tak cukup tu butirnya akaun semasa. Akaun semasa Ali, akaun semasa Abu. Okay, boleh faham cikgu cerita kat sini? Okay. Ada beza ego. Apa dia? Ada beza akaun semasa tu duduk kanan, duduk pun kiri. Ada tu yang cikgu cerita saat ni dekat nota pengiraan ni. Okay. Dekat nota pengiraan ni. Sekarang ni kita tengok jawapan dalam buku teks ni akaun semasa duduk belah mana sekarang? Debit. Debit. Maknanya ini kita kongsi untung. Okay, kita kongsi untung kalau tak cukup belah debit. Sekarang ni tak cukup belah debit tu nama dia butir akaun semasa. Jadi kalau hidup belah debit maknanya perkongsi ini berkongsi untung. Okay, faham tak? Sebab apa? Sebab untung bersih lebih besar kan? Hasil lebih besar belah kredit. Untung bersih tambah ambilan nilai besar kat sini. 5,000. Okay, kejap. Cikgu tunjuk. Whiteboard sekejap. Mana whiteboard? Whiteboard. Full screen. Okay, whiteboard. Start a new whiteboard. Okay, nampak whiteboard cikgu tunjuk? Nampak. Okay, sekejap. Mana pen dia? Okay.
Okay, fine. Okay, cikgu tunjuk. Allah comel. Okay, anda akan fahamlah bentuk T Okay. Comel bentuk T. Okay. Tadi bentuk T, sebelah ni untuk bersih kan, betul tak? Betul. Okay, cikgu apa ni lah untuk bersih tambah faedah atas ambilan. FAA cikgu buat. Okay. Contoh je lah, katakanlah untuk bersih 3,000. Okay, 3,000. Faedah atas ambilan katakan contohlah 2,000. Okay, 2,000. Jadi bila kita campur bawah sikit, maknanya sebelah sini lebih besar. Okay, 5,000. Campur lah, campur. Okay, sebelah debit tadi, sebelah sini faedah atas modal. Faedah atas modal, katakan berapa? 1,000 lah, 1,000. Okay, 1,000. Kemudian contohnya gaji. Ada perkongsi yang dibayar gaji. Katakan dapat berapa gaji? 2,000 lah, contohlah 2,000. Okay, nampak tak belah mana lebih besar? Sebelah debit ke belah kredit? Kredit 5,000, sebelah debit kalau kita campur jadi berapa? 3. 3,000. Maknanya sebelah kredit besar. Jadi dia kena sama sini 5,000. Okay. Maknanya tak cukup sebelah debit je ke tak? Okay. Jadi 5,000 ni tolak 3,000. Berapa kita tak cukup? 2. 2,000. Jadi belah sini kita tulis akaun semasa. Jadi kalau dia kata kongsi sama rata, 2,000 tu bahagia 2 orang. Jadi dapat berapa seorang? 1,000 seorang. 1,000 seorang. Jadi akaun semasa milah lah katakan. Akaun semasa milah. So milah dapat 1,000. Butir dia akaun semasa lah yang dah cukup ni. Akaun Ada di perata. Apa dia? Kalau dia beri perata, free lah. Kejap-kejap ke padang tu. Kalau dia beri, katakan dia kata 2/3 tekan. Milah dapat 3 bahagian. Ali dapat 2 bahagian. Jadi bahagilah. Dapat. Maknanya milah kan dapat banyak lah. Kalau milah dapat 3 bahagian lah. Dia 3 bahagian sikit. Mana banyak? 2 ke 3 banyak? Okay, contohnya ni akaun semasa. Ni aku tunjuk contoh mudah ya kalau dia bahagi 2. Okay, akaun semasa milah seorang. Akaun semasa abu seorang. Jadi 1,000. Maknanya dia dah cukup sebelah debit ni. Dah cukup sebelah debit ni dia panggil berkongsi untung. Kongsi untung. Okay. Okay, satu lagi. Situasi dia. Katakanlah untung bersih tambah faedah atas ambilan. Okay, belah ni pula sikit. Untung bersih 2,000. Jadi kita balikkan je. Faedah atas ambilan 1,000. Okay. Sebelah ni faedah atas modal. Katakan 2,000. Okay, nak tunjuk dia. Akaun semasa duduk belah ni pula. Faedah atas modal 2,000. Gaji. Katakanlah gaji 3,000. Okey, cuba awak campur. Belah mana lebih besar sekarang? Debit ke kredit? Sebelah mana besar? Debit ke kredit sekarang? Kalau campur. Lalu ada orang ketak tu. Debit. Okey, berapa debit? Belah ni besar? 5,000. 5,000. Okey, mana pula pen? Okay, 5,000. So 5,000. Oh, dia ada. So 5,000. Ilah, apa tak jadi ni? Bawah sangat. Dia naik atas sikit. Kalau kredit kecil rugi lah. Rugilah. Berkongsi rugi. Tu nama dia. So sini 5,000. Oh, dia tak boleh bawah sangat. Tak boleh nak baca. So sini pun 5,000 kak. So
5,000 tolak 3,000 macam tadi lah. Tak cukup lagi 2,000. So katakanlah dia kata bagi 2 kalau 2 orang. Macam tadi lah maknanya akaun semasa akan duduk sebelah kredit. Bila dah cukup belah kredit maknanya dah cukup belah ning, dia berkongsi rugi. Maksudnya dah cukup belah kredit rugi. Kongsi rugi 1,000 seorang. Okay, boleh faham cikgu? Cikgu, kalau 3 orang kan ni cikgu? 3 orang bagi 3. Oh, macam tu lah. Kalau soalan kata bagi 3 lah. Kalau soalan kata, sekejap aku tulis dulu ni, Midah, ni Ali. Okay. Okay. Boleh lah 1,000 seorang, boleh? Kalau 3 orang bagi 3, kalau 4 orang bagi 4. Biasanya kalau soalan dalam periksa setakat 3 orang je dia bagi. 3 orang atau 2 orang berkongsi. Tak bagi ramai-ramai, payah nak buat. Okay, boleh ni? Boleh cikgu. Tajuk tulislah tajuk kat atas. Okay, so kita stop yang ni. Kita buka balik. Okay, boleh? Mudah kan? So, kena ingat akaun pengasingan untuk rugi ni. Belah kredit untuk bersih tambah faedah atas ambilan. Belah debit, faedah atas modal, tambah gaji, tambah bonus, tambah elang. Di salah satu je biasa. Kalau ada gaji, jaranglah dia bonus dengan elang tu. Salah satu je dia beri. Okay. So belah mana lebih besar? Sebelah besar kena sama, tolak yang belah kecil. So akaun semasa tu akan duduk belah tu lah. Contohnya sekarang ni tak cukup belah debit. So akaun semasa akan duduk sebelah debit. Dia panggil kongsi untung kalau tak cukup belah debit. Okay, kalau kita kira sebelah debit lebih besar, macam cikgu cerita yang bawah tadi, debit lebih besar dari kredit. Bermakna tak cukup sebelah kredit, jadi akaun semasa tu akan duduk sebelah kredit. So tak cukup belah kredit maknanya kongsi rugi. Okay, dia tak cerita lah, kita faham sendiri lah. Tak cukup sebelah kredit, maknanya berkongsi tadi berkongsi rugi. Tak cukup sebelah debit, dia berkongsi untung. Okay, boleh faham kat situ? Okay, yang ni format tadi T, ini penyata. Senang je benarnya penyata. Okay. Nama perkongsian macam tadilah. Klinik, siapa dia? Tak ingat dah cikgu. Klinik Munah dan Rokiah tu kan. Akaun pengasingan untuk rugi bagi tahun berakhir 31 Mac ke 2020. Okay. Ambil yang belah kredit tadi. Okay, cara dia, yang hasil tadi kita tak atas. Ni yang belah kredit ni. Untung bersih dengan faedah tambilan ni. Kalau bentuk penyata biar dia duduk atas. Jadi bermakna sebelah debit ni kat lagi faedah atas modal dengan gaji bonus elang ni kena tolak. Sebab dia debit kan, dia berbeza. Kredit debit So yang kredit letak atas, tolak yang sebelah debit. Okey, tengok aku tunjuk. Ini format dia. Yang sebelah kredit ni, untung bersih letak ujung. Tambah faedah tambilan. Contohnya cikgu buat dia 3,000 tambah 2,000. Jadi jumlah dia 5,000 kat sini. Okay, so yang sebelah debit ni kena tolak sebab dia dah sama kan. Satu kredit, satu debit. So tolak faedah atas modal, tolak gaji atau bonus atau elang. Mana-manalah kalau dia beri gaji je lah tu tulis kat sini. Kalau dia beri bonus, tulis bonus. Kalau dia beri elang, tulis elang. Salah satu je lah. Cuma format ni ditulis penuh kalau ada antara tiga-tiga ni. Salah satu antara tiga. Jadi tolak faedah atas modal. Letak dulu ruangan pertama. Katakanlah faedah atas modal tadi 1,000. Okey, gaji 2,000. So 1,000 tambah 2,000. Sebelah sini ada 3,000 lah. Letak dalam kurungan. Tolak ni kena kurungkan dia. So 5,000 tolak 3,000. Dapat nilai 2,000 tadi. Okey. 2,000 Okey. Kemudian yang di bawah ni jawapan yang ada cukup tadilah. 2,000 tak cukup kan? Jadi akaun semasa perkongsi A, katakanlah dia kata bahagi sama rata 1,000, akaun semasa perkongsi B 1,000. So 1,000 campur 1,000 dapat 2,000 kat sini. 2,000 tolak 2,000 nilainya akan jadi kosong. Ini sekiranya bentuk penyata. Okey, boleh faham cikgu nak cerita? Boleh. Cikgu rasa boleh lah, dah tunjuk dah. Kan kena tunjuk tak? Dalam pengiraan tadi, whiteboard tadi. Dah. Tak payah tak? Okay, orang lain boleh? Boleh cikgu, boleh. Okay, kalau tak payah tunjuk, cikgu tak tunjuk lah. Cikgu mudah sebenarnya. Kalau bentuk penyata, dia mesti last sekali kosong. Okay, 2,000. Bahagilah 2, maknanya sini akaun semasa Ali 1,000, akaun semasa Abu 1,000. 1,000 campur 1,000, mesti nilai dia sama ke 2,000.
2000 tolak 2000 kosong. Okay, tolak mesti kurung. Untuk format baru buku teks ni format baru. Tolak dia kena kurung. Okay. KSSM yang baru. Ada siapa nak tanya setakat ni? Apa yang kena ingat tadi ialah formula pengasingan untung rugi. Okay, boleh ingat? Hafal sikit lah. Hafal ke, faham ke. Okay, kalau bentuk T, sebelah kredit, macam biasa, sebelah kredit ni sebenarnya hasil. So hasil bagi perkongsi. Dia dapat apa? Untung bersih dengan sebelah sini satu lagi faedah tambilan lah kira kalau perkongsi. Perkongsi pula, sorry. Ini hasil bagi perniagaan perkongsian tu. So dia akan dapat untung bersih. Jadi kalau perkongsi tadi buat ambilan, perkongsi kena bayar faedah kan. Jadi faedah tambilan ni dia kira hasil bagi perkongsian tu. Tu duduk belah kredit lah. Untung bersih tambah faedah atas ambilan. Sebelah debit ni adalah belanja. Sebab apa cikgu kata belanja? Di mana apabila perkongsi keluarkan modal, perkongsian tadi kena bayar faedah ke perkongsi. Bila dia kena bayar faedah tu adalah belanja bagi dia. So faedah atas modal duduk belah debit lah belanja. Selagi dia kena bayar gaji dekat perkongsi, so belanjalah bagi dia. Dia kena bayar bonus ke ataupun allowance. Okay, boleh ingat? Sebelah kredit hasil bagi perkongsian, sebelah debit belanja bagi dia. Okay, boleh ingat tak? Okay, boleh mudah sebenarnya. Yang tak cukup tu butirnya akaun semasa. Sebelah kredit atau debit. Kira yang mana besar tolak. Yang tak cukup tu butirnya akaun semasa. Okay, itu bentuk T. Bentuk penyata pun sama. Atas mesti hasil. Hasil bagi perkongsi. Untung bersih tambah faedah tambilan. Kemudian tolak belanja. Tolak faedah atas modal. Tolak gaji atau bonus atau allowance. So letak dulu ruangan pertama. Okay, jumlah dia baru tolak. Kemudian nilai yang tak cukup tu maka buktinya akaun semasa. Tak dulu ruangan pertama. Tambah balik akaun semasa tadi. Dapat jumlah yang nilai sama tolak mesti last kali kosong. Untuk bentuk penyata kosong last kali. Okay, dia nak tanya. Cikgu panggil lah seorang siapa yang cikgu berkenan sikit. Tadi siapa yang berjawab dengan cikgu ni? Cikgu tanya dia jawab. Siapa? Yang pelajar lelaki ni. Cikgu tak nampak muka tak? Bila cikgu slide, pasal slide. Tadi siapa yang tanya, cakap dengan cikgu ni? Cikgu tak bertanya. Siapa Khairi? Khairi ke? Bukan cikgu. KH siapa KH? Nampak cikgu ni. Betul tak Khairi? Khairi dengan siapa? Khairi seorang je. Kau macam dua orang. Khairi dengan Arif. Okey. So Khairi dengan Arif, kita nak tanya Farish Effendi pula. Okey, Farish Effendi. Ada tak? Sudah. Farish Effendi. Irfan. Ada. Okey, Irfan. Cuba kabur ke cikgu format akaun pengasingan untung rugi ni tanpa tengok buku teks. Akaun pengasingan untung rugi. Sebelah kredit ada apa? Sebelah kredit ada untung bersih. Untung bersih dengan? Faedah telah bilang. Okey, bagus. So, ingat kalau bentuk kredit ataupun penyata, kalau kredit hasil untung bersih dengan faedah atas ambilan. Kalau bentuk penyata, ia duduk atas. Okey, bagus. Tan Wezuan. Adiba. Ya, cikgu. Okey, Adiba, sebelah debit ada apa? Dalam akaun pengasingan untung rugi, tanpa tengok buku teks. Ada gaji, allowance dengan bonus. Okey. Lepas ada faedah atas modal. Okey, bagus. So, boleh ingat orang lain? Sebelah debit belanja, faedah atas modal dengan gaji atau allowance atau bonus. Okey. Adam. Okey, Adam. Adam Idris.
Okey, Adam senyap pula. Luqman lah, Luqman. Okey, Luqman. Senyap juga. Cikgu, mat Luqman rosak. Luqman rosak. Okey, baik. Ada Irdina lah, senang. Cikgu nak tanya benda ni. Ya, cikgu. Format je. Okey, Irdina. Okey, apa butir pelengkap dia untuk akaun pengasingan untung rugi? Nilai yang tak cukup tu apa nama dia? Akaun semasa. Okey, pandai. Jadi, akaun semasa. Kalau 2 orang, sebutlah nama 2 orang. Akaun semasa Ali, akaun semasa Abu. Kalau 3 orang, tambah seorang lagi. Akaun semasa Khalisah. 3 orang. Okey, baik. Okay, ada siapa nak tanya? Yang penting, soalan ni, untuk bab ini, kena ingat format akaun pengasingan untung rugi sama ada bentuk T atau bentuk penyata. Dia soalan ni suka hati dia je. Kalau dia nak bentuk penyata, jadi kena buat bentuk penyata lah. Oh my god. Okay, boleh kita masuk sikit ni? Okay, ialah macam mana kita nak kira. Tadi cikgu cerita ada faedah-faedah kan. Faedah atas sambilan, faedah atas modal, faedah atas pinjaman, lepas tu gaji, allowance bonus ataupun kongsi untung atau rugi. Macam mana nak kira dia. Sebenarnya awak dah belajar dah ni dalam tingkatan 4 faedah-faedah ni. Cuma nak cerita balik je. Cikgu nak cerita balik macam mana nak kira dia. So, standard pembelajaran kat sini, murid boleh mengira faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji atau allowance atau bonus, faedah atas pinjaman dan kongsi untung atau rugi. Kita boleh kira. Bila kita boleh kira, kita boleh buat masuklah dalam akaun pengasingan untung rugi tadi. Okey, kita tengok bagi menentukan untung yang diperoleh atau rugi yang ditanggung oleh pekongsi-pekongsi, perkara-perkara yang perlu diambil kira ialah yang tadilah faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji atau allowance atau bonus pekongsi, faedah atas pinjaman dan kongsi untung atau rugi. Kena ambil kira semua ni baru kita boleh kira berapa untung atau rugi yang kena tanggung. Kita tengok yang pertama macam mana nak kira faedah atas ambilan dulu. FAA. Okay, rumus dia senang je. Okay. Ingat macam ni je. Nak kira sebarang faedah. Sebarang faedah nak kira ambilan ke, modal ke, pinjaman ke. Jumlah dia, jumlah darab dengan peratus, darab dengan tempoh. Okay, boleh ingat? Jumlah, kalau dia nak faedah atas ambilan, jumlah ambilan lah. Jumlah ambilan darab kadar faedah darab tempoh. Kalau faedah atas pinjaman, jumlah pinjaman darab kadar faedah. Kadar ni maknanya berapa persen? Kalau 10%, 10 bagi 100. Darab tempoh. Kalau dia nak faedah atas modal, jumlah modal darab kadar faedah darab tempoh. Okey, boleh ingat? 3 faedah ni. Okay. 3 faedah ni dia punya rumus dia sama je. Kalau faedah atas ambilan, jumlah ambilan darab kadar faedah darab tempoh. Kalau faedah atas pinjaman, jumlah pinjaman darab kadar faedah darab tempoh. Kalau faedah atas modal, jumlah modal darab kadar faedah darab tempoh. Yang belakang ni sama je. Tukar jumlah apa je dia nak. Okey, boleh? Mudah sebenarnya. Okay, kita tengok macam mana kira ambil faedah atas ambilan. Okay, contoh 1. Katakan Puan Marina adalah pekongsi dalam perkongsian Marina dan Rani. Kita nampak je ada simbol dan ni. Maknanya ini perkongsian lah ni. Perkongsian Marina dan Rani ada dan ni, simbol dan. So, perkongsian telah menetapkan faedah atas ambilan 5% setahun. Jadi 5% ni adalah kadar faedah. Ya, persen-persen ini adalah kadar faedah. Kadar faedah. So, berikut ialah ambilan yang telah dibuat oleh Puan Marina sepanjang tempoh perakaunan. Nampak tak? Dia ada 3 yang ambil. Okay, 1 April, 1 Julai, 1 Oktober. Ini namanya tempoh. Okay, ini tempoh. Boleh beza 5% ini kadar faedah. Kalau disebut 1 April, 1 Julai, 1 Oktober, ini adalah tempoh. So, kita kena kira tempoh ni berapa bulan. Okay. Dia kata dia start ambil pada 1 April, 1 bulan 4, 1,200.
Okay, dia ambil pula pada 1 Julai ataupun 1 bulan 7, 2,400. Kemudian dia ambil pada bulan 10 Oktober. Oktober bulan 10, 960. Soalan, tempoh perakaunan perkongsian Marina dan Rani berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Kira faedah atas ambilan yang dikenakan ke atas Puan Marina. Jadi, kena kira satu persatu. Oh my god. Okey, yang pertama, 1 April dulu. Okey, dia berakhir pada 31 Disember. So, kira. Okey, jadi jumlah ambilan, dia ambil 1,200. 1,200 darab kadar faedah 5 bahagi 100 tempoh. Tempoh maksudnya daripada bulan 4 ke bulan 12. Berapa bulan? Cuba kira je Alif. Alif pula hari ni. Okey Arif, daripada 1 April ke 31 Disember, berapa bulan? 8. 8. Betul tak? April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Sekira mula Arif. 9. 9 bulan. Okey, 9 bulan. Jadi 1,200 darab 5 bahagi 100 darab 9/12. Okey, nampak tak kira yang pertama dulu? Tambah. Kira pula faedah tampilan seterusnya. Dia ambil pada Julai 2,400. Jadi 2,400 darab kadar dia 5 bahagi 100 darab tempoh. Okey. So daripada 1 Julai ke 31 Disember, Goshitang ada tak? Goshitang ada tak? Cikgu tak buka ni. Tak tengok siapa masuk tak masuk ni. Goshitang 1 Julai ke 31 Disember berapa bulan? Okey, senyap cikgu andaikan tak ada. Tan Wei Zuan. Tan Wei Zuan. Senyap juga. Nurul Alia Safia. 6. 6 bulan. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, 6 bulan. Bagus. Jadi, 2,400 darab 5 bahagi 100 darab 6/12. Mesti bahagi setahun. Bahagi 12. Jangan darab 6 saja. 6/12. Tambah. Dia ambil pula kali yang ketiga. 960 kali 5 bahagi 100 kali. Okey, daripada Oktober ke Disember. Berapa? 3/12. 3, 10, Oktober, November. Okey, pandai. 3/12. So, darab 3 bahagi 12. Okey, nampak tak cikgu nak bagi tahu apa ni? Mana kalau yang ambil 3 kali ambilan, mana kena darab ikut formula ni. Tambah ambilan yang kedua, mesti darab ikut formula juga. Tambah ambilan yang ketiga, darab ikut formula. Baru dapat jumlah besar. Okey, kita tengok. Ni macam cikgu cerita ni. Okay, 2017, formula dia jumlah ambilan darab kadar faedah darab tempoh. Tadi 1 April tadi 1,200 darab 5 bahagi 100 darab 9/12. So dapat 45. Okay, dia ambil 1 Julai 2,400 darab 5 bahagi 100 darab 6/12. So 60. 1 Oktober 960 darab 5 bahagi 100 darab 3/12. Dapat 12. Nak tahu jumlah dia, kita kena campur ketiga-tiga faedah ni. 45 campur 60 campur 12. 117. Senang kan cara nak kira dia? Jumlah ambilan darab kadar faedah darab tempoh. Kemudian campur lah. Kalau ambil 3 kali, campur ketiga-tiga kali tu. Okay, nak tanya tak? Okey, cuba kira sekali gerak kerja individu 4.2.1 ni. Cikgu bagi masa 5 minit cukup kot. Okey, berikut merupakan ambilan yang dibuat oleh Encik Dewa Raja sepanjang tempoh perakaunan berakhir 31 Disember 2017. Dia ambil pada 1 Februari RM500. 1 Mei dia ambil lagi 840. 1 Julai 2,400. 1 Oktober pun yang ambil lagi 3,600. 4 kali dia ambil. So, Ikatan Perjanjian Perkongsian menetapkan faedah atas ambilan 10%. Okey, ini kadar faedah lah ni. 10%
dikenakan kepada pekongsi. Soalan, berapakah faedah atas ambilan Encik Dewa Raja? Cuba kira sekejap. Semua je nak kira. Okay. Cuba kira sekejap belaka. Cikgu sendiri pun kira juga sekarang. Okay, cuba kira dulu. Sepatutnya masing-masing kira kalau nak pandai. Jangan harap kawan beri jawapannya. Okay, ambil masa sekejap kira. Aku dapat benda ni. Tanya lagi. Okay, ada yang dah siap dah? Kalau ada yang siap boleh maklum. Cikgu nak siap ni. Orang lain siap lagi. Cikgu, kalau jawapan you 300 belah 83 sen. 311 83 sen. 83 sen. Okay, orang lain sama tak? Orang lain? Sama. Confirm orang lain kira tu? Orang lain lagi. Hak dah jawab tu. Okay, dapat belakang? Okay, betul, pandai. Cikgu pun dapat sama tak? Jadi maknanya 500 kali 10 bahagi 100 darab 11/12. Okay, betul? Yang pertama Februari ke Disember darab 11/12. Dari situ RM45.83. Tambah 840 darab 10 bahagi 100 darab 8/12. Dari bulan Mei ke bulan Disember 8 bulan. So darab 8/12 RM56. Campur 2,400 darab 10 bahagi 100 darab 6/12. Julai hingga Disember 6 bulan. So 6/12 dapat 120. Kemudian campur lagi 3,600 darab 10 bahagi 100 darab 3/12. Oktober ke Disember 3 bulan. So 3/12 dapat 90. So bila campur belaka, faedah atas ambilan ialah sebanyak RM311.83. Okay. Boleh belaka orang lain? Cikgu harap semua buatlah. Kalau nak pandai ni kita kena sama-sama ambil tindakan. Okay, boleh faedah ambilan mudah ya. Faedah atas modal pun sama juga. Cara yang sama. Kalau dia nak modal, faedah atas modal darab kadar faedah darab tempoh. Okay, contoh 1 Januari 2017 akaun modal mailing dan razak ada baki. Okay, ini mailing modal dia RM30,000, razak RM50,000. So pada 1 Julai Razak telah membawa masuk tunai berjumlah RM10,000 sebagai modal tambahan. Okay, nampak tak? Razak buat masuk lagi tu. Okay, RM10,000
sebagai modal tambahan pada 1 Julai. Pekongsi akan dibayar faedah atas modal pada kadar 5% setahun. So 5% ni adalah kadar faedah. Darab 5/100. Tahun kewangan berakhir 31 Disember. Kira faedah atas modal mailing dan razak. Maknanya sama lah. Macam tadi, mailing 30,000 darab 5/100 darab 12/12. Sebab apa 12/12? Sebab dia start 1 Januari. 1 Januari hingga Disember setahun lah dah 12/12. Kalau tak buat darab 12/12 pun tak apa sebab bila dipotong maknanya darab 1. Ini kalau yang setahun lah. Okay, boleh? 30,000 darab 5/100 darab 12/12. Tambah okay, razak 50,000 darab 5. Ini kita kira razak dulu. Okay, razak 50,000 darab 5/100 darab 12/12. Setahun razak sebab 1 Januari tambah. Ni kira razak. Razak dia ada 2 kali. Tambah. Dia buat masuk modal tambahan yang baru. Jadi 10,000 darab 5/100 darab daripada Julai hingga Disember. 6 bulan ni kan? Betul tak Julai hingga Disember 6 bulan? Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 6 bulan. So darab 6/12. Okey. Apalah faedah atas modal, mailing dan razak. Okey, kita tengok betul tak cikgu beritahu. Okey yang ni. Okay, nampak? Okey. Formula modal darab kadar faedah darab tempoh. Okey, mailing 30,000 darab 5/1. Okey, darab 12/12. Sebab 1 Januari hingga Disember setahun. 1,500. Okey, razak. Nampak razak dia 2 kali ni. 50,000 kali 5/100 darab 12/12. 2,500. Kemudian dia buat masuk satu lagi modal tambahan. 10,000 kali 5/100 kali 6/12. 250. Campur dua-dua ni. Dapatlah 2750. Dan kita akan dapatlah jumlah kesemuanya. 1,500 campur 2750. 4,250. So faedah atas modal 4,250. Okay, nota. Modal tambahan 10,000 telah dibawa masuk oleh pekongsi razak. Modal ini telah berada 6 bulan dalam tempoh perakaunan berakhir 31 Disember 2017. Okay, faham belakang 6 bulan sebab dia start kira pada Julai. So Julai hingga Disember 6 bulan lah. So darab 6/12. Okay, boleh belakang? Mudah je kan aku rasa? Faedah-faedah ni mudah sebenarnya. Okay, gaji, allowance atau bonus pekongsi. Macam mana nak kira? Boleh kita tengok. Perjanjian perkongsian antara Aini dan Nimalan telah menetapkan masing-masing dibayar gaji 16,000 dan 10,000 setahun. Okay, macam mana nak baca? Macam bahasa Melayu lah. Dia kata Aini dulu. Jadi Aini lah 16,000. Dan Nimalan. Maknanya Nimalan duduk belakang. Jadi Nimalan lah 10,000. Ni cara nak baca account. Dia sama macam bahasa Melayu. Yang dulu, nilai dia dulu. Aini 16,000, Nimalan 10,000. Pada 30 Jun 2017, separuh daripada gaji Nimalan telah dibayar secara tunai. Separuh. Tahu separuh? Nimalan 10,000 kan? Kalau bayar separuh, berapa tinggal? Siapa tahu? Nimalan gaji dia 10,000. Perniagaan dah bayar separuh dah kat dia secara tunai. Maknanya perniagaan bayar berapa dekat dia? 5,000. 5,000. Kita tahu belakang? Maknanya 10,000 bahagi 2. Okay. Dia dah dapat 5,000. Maknanya ada hutang lagi 5,000. Hitungkan gaji belum bayar kepada Nimalan pada 31 Disember 2017. Dia nak gaji yang belum bayar. Jadi tolak je lah. Gaji belum bayar Nimalan. Tadi 10,000. Dah bayar separuh 5,000. 10,000 bahagi 2, 5,000. Jadi 10,000 tolak 5,000. Masih ada lagi yang belum bayar sebanyak 5,000. Okay, boleh kan ni? So cari yang belum bayar. Sama ada gaji ke allowance ke bonus belum bayar. Okay, yang keempat, faedah atas pinjaman. Faedah-faedah formula macam tadi. Okay, kalau nak pinjaman, jumlah pinjaman, darab kadar faedah, darab tempoh. Okay, kita tengok sikit lah. Kita masih ada masa lagi. Pinjaman daripada salah seorang pekongsi berjumlah 10,000 telah dikenakan faedah sebanyak 6% setahun. Nampak? 6%. Ini adalah kadar faedah.
bermula pada 1 Januari 2017. Tempoh perakaunan perkongsian berakhir pada 31 Disember 2017. Soalan cari faedah atas pinjaman. Macam tadi lah. So faedah dia pinjaman 10,000 darab 6 bahagi 100. Daripada 1 Januari sampai 31 Disember cukup setahun. Jadi darab 12 per 12. So faedah atas pinjaman dia 600. Okay, boleh belakang? Untuk faedah. Sebarang faedah mesti jumlah, dia nak apa? Kalau pinjaman, jumlah pinjaman. Yang belakang sama je, darab kadar faedah, darab tempoh. Okey. Sikit lagi, kongsi untung atau kongsi rugi. Ini kita nak buat habis yang perjanjian, ikatan perkongsian. Kongsi untung atau kongsi rugi ditentukan setelah mengambil kira faedah atas ambilan, faedah atas modal serta gaji atau allowance atau bonus berkongsi. Ini kita dah kira dah faedah tambilan berapa, faedah atas modal berapa, ada gaji, allowance atau bonus. Kongsi untung atau rugi perlu diagihkan kepada pekongsi setiap hujung tahun. Macam mana nak rekod dia? Tata cara merekod kongsi untung atau rugi boleh difahami dengan merujuk rajah di bawah. Okay, kita tengok. Okay, ini kalau dapat untung, kongsi untung. Jadi debit akaun pengasingan untung rugi, kreditlah akaun semasa. Siapa baru masuk? Amsyar. Okay, Amsyar, kita nak habis. Amsyar terkeluar ke baru masuk? Okay, kita tengok kongsi untung. Hak tadi perasan tak? Okay. Kongsi untung, debit akaun pengasingan untung rugi. Nampak tak tadi? Kan? Bila kita buat bentuk T tadi kan? Tidak cukup sebelah debit kan? Tidak cukup sebelah debit tu maknanya duduk belah kredit akaun semasa kan? Akaun semasa tu sebenarnya hidup belah kredit. So bila kita masukkan sebelah debit tu maknanya debit pengasingan untuk rugi ni. So butir dalam mesti tulis nama partner dia. Partner dia ialah akaun semasa. Nama butir tu mesti partner dalam. Okay, kalau kongsi rugi, hak tadi cikgu cerita tadi Kalau kongsi rugi, okay, kita akan letak belah kredit akaun pengasingan untuk rugi. Butir ni nak tulis apa? Butir dia sebenarnya partner dia tadi akaun semasa tu duduk sebelah debit. Jadi debit lah akaun semasa. Faham ke tak faham ni? Sekejap kita tengok Tengok Jamboard. Mana nak buka yang baru Okey, cuba tengok yang ni. Yang ini tadi nampak lah ni. Yang tadi kot cikgu nak cerita ni, akaun pengasingan untuk rugi ni. Ini kan akaun pengasingan untuk rugi ya. Kita tulis sikit tajuk dia. Akaun pengasingan untung rugi. Okey. Tadi kan kita kira besar sebelah kredit. Maknanya dah cukup sebelah ni. Betul tak? Tak cukup sebelah debit kan? Tak cukup sebelah debit. Jadi debit pengasingan untung rugi. Sebenarnya dia punya butir dia. Debit pengasingan untung rugi. Dah kredit dia apa? Dia lawan dengan apa? Okay. Nilai yang tak cukup tu dia panggil akaun semasa. Sebenarnya akaun semasa ni duduk belah kredit. So bila kita masuk dekat akaun pengasingan untuk rugi ni, butir ni kita akan tulis nama partner. Pengasingan untuk rugi duduk sebelah debit. Butir mesti nama partner. Siapa partner dia? Partner dia ni lah akaun semasa. So butir dalam ni, nama partner dia lah ni. Partner yang duduk sebelah kredit tadi. Iaitu akaun semasa. Ini orang panggil kongsi untung. Okay. Kalau kongsi rugi pula, dia terbalik. Okay. Dia akan duduk belah kredit kan. Okay, tadi kita kira besar sebelah debit. Okay, kita tunjuk ni. Tak muat. Okay, maknanya tak cukup belah ni. Tak cukup sebelah kredit. Ini kan tajuk tadi akaun pengasingan untung rugi. Tak cukup sebelah kredit. Maknanya tak cukup belah ni. Belah kredit tak cukup. Jadi kredit
pengasingan untung rugi. Okay, di belakang edit dah cukup tu. So sebelah partner dia siapa? Partner dia sebenarnya sebelah debit ialah akaun semasa. Okay, nama butir partner dia akaun semasa. Okay, jadi sebelah kredit, so butir tak cukup mesti kita tulis nama partner. Siapa partner dia? Kita tulis kat sini akaun semasa. Dia duduk belah kredit, sebutir mesti nama partner dia. Akaun semasa. Itu maksud dia yang cikgu baca tadi. Okay, ini cikgu baca ni yang dalam kotak ni. Itu nak cerita tadi. Okay. So untung atau rugi dibahagikan kepada semua pekongsi berdasarkan 3 kaedah. Kaedah apa? Yang pertama, pembahagian sama rata. Okay, boleh bahagi sama rata macam cikgu ajar tadi. Kalau 2 orang bahagi 2 je dah cukup. 2,000 bahagi 2. Kalau 3 orang bahagi 3. Okay, yang kedua, boleh juga kita bahagi untung atau rugi tadi mengikut nisbah baki modal awal. Kita tengok baki modal awal berkongsi. Ataupun mengikut nisbah tetap. So 3 kaedah nak kongsi untung atau rugi ni. Yang pertama, pembahagian sama rata. Yang kedua, ikut nisbah baki modal awal. Yang ketiga, nisbah tetap. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey, yang ni cikgu ajar dah tadi ni. Okey, kita tengok semula lah. Pengiraan kongsi untung atau rugi berdasarkan pembahagian sama rata. Dikatakan perkongsian Mala dan Munirah mendapat untung 31,200 pada akhir tahun perakaunan 31 Disember 2017. Dia dapat untung 31,200. Mengikut perjanjian perkongsian, untung atau rugi perlu dibahagi sama rata antara perkongsi. Soalan akan maklum. Soalan akan maklum. So tengok soalan mengikut perjanjian perkongsian, dia akan sebut untung atau rugi. Untung atau rugi perlu dibahagi sama rata. Ini kaedah A tadi lah. Perlu dibahagi sama rata. Diberi modal Mala dan Munirah masing-masing 60,000 dan 40,000. Ini cara baca dia. Mala dulu 60,000 dan baru baca Munirah 40,000. Ni modal dia orang. Soalan, cari untung atau rugi setiap perkongsi. Di kabodah dia kata sama rata. Sama rata. So bila sama rata, ambillah nilai untung tadi. Untung atau rugi sama rata. So ambil nilai untung. Dia dapat untung berapa? 31,200. Sebab A 2 orang, darab 1/2 ataupun bahagi 2 je terus. So Mala akan dapat 15,600. Munirah pun sama 15,600. Okay, boleh kongsi untung atau rugi sama rata? Untung bahagi 2. Itu sama rata. So masing-masing nilai sama lah. Mala dapat untung 15,600, Munirah pun sama 15,600. Okey, boleh belakang? Okey, kaedah yang kedua mengikut nisbah baki modal awal. Kaedah yang kedua nak cari untung atau rugi. Kirakan kongsi untung atau rugi Mala dan Munirah sekiranya perkongsian menetapkan untung atau rugi perniagaan perlu dibahagi mengikut nisbah baki modal awal. Okey. Modal, kita tengok sini dia ada maklum tadi modal. Apa tak modal? Mala 60,000, Munirah 40,000. Modal 60, modal pula dah. Mala modal dia 60,000, Munirah modal dia 40,000. Okay. Macam mana? Tengok ni di kira warna pink ni. Okay, Mala 60,000 bahagi modal Munirah 40,000. Dia dapat berapa 3/2. Siapa tak tahu macam mana dapat 3/2? Ada tak tahu? 60, 40. Okay, cikgu tunjuk whiteboard tak? Mana pula whiteboard cikgu ni? Mana whiteboard cikgu ni? Okay. Sini. Okay. Mana slide baru? Okay, slide baru. Okay. Mengikut nisbah modal awal. Cikgu cerita sini. Mala modal dia 60,000. Okay. Bahagi. Nisbah ni maknanya bahagi. Titik 2 ni. Titik 2 ni ada. Nampak tak nampak lah. Ni. Munirah. Mala belaka tak? 60,000 titik 2. Kak cikgu ni tak nampak tabuk. Ambil besar sikit. Highlighter.
Ambil kau. Situ. Tak nampak juga. Nampak tak? Tak jadi titik lah. Mana titik? Kira titik ni ya. Okay. Dia titik besar. Okay. So Mala tadi 60,000, Munirah jadi besar. Ambil dia. Okay, so Munirah 40,000. Ni macam matematik kaitkan dengan matematik. Okay. Kalau matematik kita buat macam ni pecahan. 60,000 bahagi 40,000. Senang je. So kecilkan dia macam matematik. Kecilkan. 0, 0, 0, 0. Okay. So tinggal 6 bagi 4. Boleh kecil lagi 6 bagi 4. Sifir 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Nampak tak? So tinggallah 3 nisbah. Titik tak jadi. 3 nisbah 2. Ni titik ni dah nampak titik 3 nisbah 2. Nampak? Itu kalau mengikut modal. Kalau mengikut modal kita kena kecilkan dia. Kecilkan modal tadi. Sampai ke angka paling kecil sekali. Mana tak jadi titik ni? Okey boleh tak? Nampak awak lalu nampak titik. Jadi benda lain. Awak titik dia lain. Okay, nisbah tu je nak tunjuk sebenarnya tadi. Nisbah tu sebenarnya. Nisbah tu titik 2 tu. Okey boleh belakang? Kalau mengikut modal awal. Okey, ni titik. Nisbah tu titik. Okey, maknanya 3/2. Okey, kalau modal kecil kan sampai ke sifir paling kecil sekali. Maknanya sini Mala 3 bahagian, Munirah 2 bahagian. Okey. Jadi kalau kita nak masukkan dalam formula kat G, kalau Mala 3/, dia ada berapa bahagian ni? 3 tambah 2 maknanya ada 5 bahagian. So 3/5 untuk Mala. Untuk Munirah pula di 2 kan. Munirah 2 jawapan dia. 2/5. Mana campur lah. Mala ada 3 bahagian, Munirah ada 2 bahagian. Jadi bawah ni per 5. Okey. Boleh ni tunjuk ni. Okey, jadi nampak tak dia kira ni. Mala mesti untung 31,200 darab. Nampak Mala 3 bahagian. 3/5. 5 ni campur yang Mala Munirah tu. 3 campur 2, 5. 3/5. Sedapatlah untung 18,720. Munirah untung tadi 31,200 darab bahagian Munirah 2/5. Sedapatlah 12,480. Okey, boleh faham belakang ni? Ini kalau berdasarkan modal awal. Okey. So yang ketiga, kaedah yang ketiga, pengiraan kongsi untung atau rugi berdasarkan nisbah tetap. Okey. Kirakan kongsi untung atau rugi Mala dan Munirah sekiranya perkongsian menetapkan untung atau rugi perniagaan perlu dibahagi mengikut nisbah tetap 2/1. Ya kabodah. Jadi kabodah dia nak 2/1. Okay, maksudnya macam tadi, mana pula jaga punya whiteboard. Cari whiteboard je tak jumpa. Sekejap. Kat mana whiteboard? Ni tahu whiteboard. Okey. Kaedah tetap ya kabodah, Mala dengan Munirah. Baca hak depan dulu Mala. Mala 2 bahagian, Munirah 1 bahagian. Maknanya kalau nak kira Mala kat G, ni campur lah ni. Nak tahu jumlah berapa. Jadi Mala kat G 2/3. 2 campur 1 ada 3 bahagian. Munirah pula 1/3. Ambil 1 ni. Lepas tu per 3. 3 ni sebab 2 daripada Mala, 1 daripada Munirah. Campur lah. So ada 3 jumlah lah. Ini maksudnya. Ini kaedah nisbah tetap. Soalan dah maklum siap-siap nak berapa. So ini cara nak kira dia. Jadi Mala mesti ambil untung. Depan ni mesti untung 31,200 darab 2/3. Macam yang tunjuk dia 2 bahagian ni. Campur ada 3 ni kan. 2 campur 1, 3, 2/3. Sama dengan 20,800. Munirah pula 31,200 darab 1/3. 10,400. Okey, boleh belakang? Kita buat sikit last soalan. Sebelum kita nak berhenti dah. So hari Selasa ni kita masuk yang ni lah. Penghasilan akaun penghasilan untuk rugi. So yang ni cuba buat je belakang.
Dalam ada 5 minit lagi. Zaki, Bala dan Karen menubuhkan perkongsian ZBK. Zaki, Bala, Karen ni. Dengan modal permulaan masing-masing. Nampak? Modal ada. Ini maknanya nisbah modal awal lah ni. Okay, Zaki RM50,000, Bala RM30,000, Karen RM20,000. So boleh kira ni. Bahagi macam cikgu ajar dia. RM50,000 bahagi RM30,000 bahagi 20. So berapa paling kecil sekali? Berapa? Perjanjian asal perkongsian ZBK menyatakan untung atau rugi perniagaan perlu dibahagi mengikut nisbah 2, nisbah 1, nisbah 1. Yang dikabur 2-1-1 ni nisbah tetap. Buat cikgu ajar ni. Perkongsian ZBK mencatatkan kerugian sebanyak RM10,000 pada 30 Jun 2017. Dia rugi sekarang. Tadi untung kan, dia rugi. So isikan ruangan di bawah dengan mengira kongsi rugi bagi pekongsi Zaki, Bala dan Karen mengikut kaedah berikut. Nisbah sama rata. Sama rata maknanya rugi RM10,000 ni bahagi 3 lah. Okay, nisbah baki modal awal dan nisbah tetap. Okay, cuba kira sekejap. Cikgu sendiri pun sama kira tak? Okay, cuba kira sekejap belakang. Sebelum kita nak stop dah ni. Okay, nisbah sama rata berapa? RM10,000 bahagi 3 dia berapa? Ni boleh kira je ni. Okay, cuba kira. Dia kata dia rugi RM10,000. Dia ada 3 orang, bahagi 3. So, seorang dapat berapa? Ada orang kira tak? Cikgu nak nisbah sama rata dulu. Okay, ada orang kira? Ada orang lagi bersama cikgu ni? Cikgu cakap seorang ni tadi. Ada cikgu ada. Okay, berapa? Nisbah sama rata 3 orang tu. Kita dapat 3,300. 33. 30. Jadi Kita dapat. Tahu apa. macam mana nak tunjuk dia? Kita tunjuk dalam kurungan contohnya Zaki dekat pengiraan dia. Zaki RM10,000. RM10,000 darab 1/3. Ini kurungan ini. Sebab dia rugi ni. Negatif RM10,000 darab 1/3. So dapatlah berapa dia kata? Negatif 1/3. 3 gini kan, betul tak? Point 3. Kalau point je tak, okay boleh tak? 3. Okay gini. Mesti dalam kurungan sebab dia kata kongsi rugi. Zaki, Bala dengan siapa seorang ya? Karen. Siapa? Karen. Karen. Zaki, Bala, Karen. Maknanya 3 tadi awak tunjuk macam cikgu buat tadi. Ni. Mesti negatif 1,000 dah 1/3. Negatif 10,000. Jawapan dia mesti dalam 3 jawapan ni kurungan belaka. 1/3 tu lah. Okey boleh Kalau rugi mesti dalam kurungan. Jangan jawab gini. Salah. Tak ada kurungan kira untung. Salah. Alamak. Allah Akbar. Maknanya gini aja aku nak cerita. Jangan jawab dalam positif gini. Kalau positif gini dikira untung. Jangan jawab gini. Jawapan kita mesti dalam kurungan. Sebab dia rugi. Okey boleh Boleh tangkap juga abang. Okey seterusnya nisbah baki modal awal. Dapat tak kira? Zaki, Bala, Karen. Okey kita tengok. Okey tukar. Zaki Zaki RM50,000 lah. RM50,000. Bahagi berapa dia? Bala RM30,000. Karen berapa Karen? Kita tengok seorang. 2. 20? 2 ke 10. RM10,000. Okey. Ni macam matematik lah. Kita potong. Potong. Dia kalau modal awal ni kita potong. Maknanya nilai sama kosong. Boleh potong. Potong. Maknanya tinggal 5. Yang ni kita campur 5, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5/10. Untuk Zaki, Bala 3/10. Dan untuk Karen 2/10. Okey, maknanya darab dengan negatif
Berapa rugi dia? Tak ingat Ahmad. 10,000 lah. Oh. Darat 10,000. Dapat jawapan dia. Jawapan dia mesti negatif juga. Kurang juga lagi. Yang ni pun Berapa sama. ni? Yang ni pun sama. Darat kurang 10,000. Yang ni pun sama. Darat kurang 10,000. Berapa Yang ni? boleh belakang? Mesti jawapan dalam negatif juga lagi. Samalah ni. Okey, boleh mengikut kaedah modal. Okey, satu lagi mengikut nisbah tetap. Nisbah tetap dia kapal berapa dia? 2, 1, 1. 1-1. Okey, last kali nak habis dah. 2, 1, 1. So Zaki 2 campur 1 campur 1. 4 je tak? 24 kan? 24 darab mesti negatif 10,000. Jawapan pun negatif jugalah. Ingat tu. Jangan terlupa ni. Terlupa ni habis dah lupa akal kita. Okey. Balas 1/4 darab negatif 10,000 juga. Balas satu bahagian. 2 campur 1 campur 1. 4 lah. 1/4. Okey, negatif juga. Dan last kali Karen pun sama. 1 bahagian bagi 4 darab negatif 10,000. Okey. So, latihan ni boleh jawab dah rumah. Okey. Supaya kita boleh ingat. Tujuan kita nak jawab. Ini yang tunjuk dah. Okey. Kita jawab semula kat rumah supaya kita cepat ingat. Okey, boleh belakang? Ada nak tanya cikgu? Okay, gerak kerja tadi boleh buat semula supaya kita ingat lah. Okay, ada nak tanya tak? Okay, faham belakang hari ni? Faham. Okay, Alhamdulillah. Jadi nanti cikgu share cikgu punya video untuk tajuk ni boleh tengok semula. Okay, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Selasa. Waalaikumsalam. Masih cikgu. Okay.